Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan membincangkan iaitu macam mana nak buat aplikasi Android mudah menggunakan App Inventor. Okey. So sebelum tu saya remove dulu gambar saya ni yang live video ni supaya kita boleh tengok slide secara penuh Okey. Okey. Mungkin ramai tertanya-tanya macam mana nak buat aplikasi Android menggunakan App Inventor, ataupun lebih mudah kita katakan kita nak buat apps tapi tak perlu orang kata secara yang susah untuk belajar, mudah dan sebagainya. Okey. So kita akan memperkenalkan si iaitu App Inventor. Okey. Okey. So kenapa kita nak belajar ataupun untuk develop mobile apps ni? Kenapa nak belajar? Ataupun mungkin ada yang terfikir apa faedahnya untuk kita develop mobile apps ni? Okey, so yang pertama sekali ialah kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, software is every work of life. Maksudnya mana-mana kita jejak, mana-mana kita pergi, semua melibatkan software, semua melibatkan sistem, semua melibatkan apps. So kita boleh katakan pengaturcaraan ini ialah salah satu dah menjadi kerja ataupun permintaan kerja yang akan datang tinggi di dalam bidang pengaturcaraan ataupun programming. Jadi mobile apps salah satu ialah mengajar kita macam mana kita nak berjinak-jinak dengan programming. Okey. So seterusnya, kenapa ataupun apakah faedahnya kita develop mobile apps ni? Iaitu kita boleh explore mobile computing. Sebelum ni kita tak tahu pun apa itu mobile computing. Macam mana cara orang buat web apps? Macam mana kita nak logik terhadap sesuatu sistem tu? Macam mana sistem tu boleh berfungsi? Apa dia punya infrastruktur dan sebagainya? So dekat sini secara tak langsung dia boleh, kita tak belajar secara orang kata detail berkaitan dengan mobile computing, tapi secara tak langsung kita akan tahu apa itu mobile computing. Okey, selain daripada itu kita boleh praktikkan skill-skill yang kita ada. Contoh ada yang dalam bentuk skill web, ada yang pandai dalam matematik, multimedia, engineering dan sebagainya. Jadi kita boleh praktikkan skill kita ada tu ke dalam mobile apps. Jadi contohnya katakanlah kita terlibat dalam satu bidang, mungkin kita kata engineering. Okay? Engineering mungkin dalam pengiraan, ada satu pengiraan, contohlah kita ada satu formula dalam engineering yang kita biasa pakai. Biasa kita nak pakai calculator ataupun manual, mungkin kita merasakan benda ni memerlukan 2-3 step, perlu ingat formula dan sebagainya. Tapi mungkin kalau kita boleh transform ataupun kita tukar keperluan tersebut dalam mobile apps, dah memudahkan kita, pengiraan mudah, dan kita boleh share pula apps tu untuk orang lain supaya memudahkan mereka untuk melakukan satu-satu kerja. Okey, contoh lagi satu, mungkin kita boleh kata paling mudah pengiraan BMI ataupun body mass index. Senang cerita, kita nak tahu daripada tinggi, daripada berat, kita boleh tahu berapa indeks body kita, dan daripada situ dia boleh bagi tahu sama ada kita ni overweight ataupun underweight. So kalau kita nak kira, memang boleh kita kira secara manual, ada formulanya. Tapi benda tu melibatkan beberapa step, dan kena buka calculator, kira manual dan sebagainya. So mungkin kita boleh buat satu simple calculator untuk sekurang-kurangnya memudahkan kita. Tapi kalau benda tu orang kata boleh ramai yang berminat, so kita dah memberi manfaat kepada ramai orang. Okey.
Lagi satu, kalaulah kita ni seorang yang kata usahawan, yang kreatif, ada macam-macam idea, macam-macam formula, nak buat macam tu, nak buat macam ni. Jadi mobile apps ni, kalau kita belajar, kita boleh praktikkan, kita boleh orang kata terjemahkan kreativiti kita, idea-idea kita kepada yang lebih praktikal ataupun yang lebih nampak penggunaannya, boleh diaplikasi dan boleh dikongsi kepada orang lain. Okey, seterusnya ialah ini yang ramai orang tak perasan berkaitan dengan problem solving skill. So sebenarnya bila kita membangunkan satu-satu sistem, apps atau apa saja proses tu melibatkan daripada satu-satu input akan mendapat satu output. Jadi di pertengahan atau proses tu kita perlu memikirkan macam mana, apa formula perlu dipakai supaya input tersebut dapat keluarkan output yang macam mana kita nak. Di situ kita akan membangunkan ataupun kita akan menajamkan lagi skill kita dalam menyelesaikan masalah. Mungkin nanti kita akan lihat lebih lanjut bila kita try praktikkan macam mana cara kita nak buat apps nanti. Seterusnya mungkin tak mustahil juga kita boleh merubah dunia. Apa istilah merubah dunia? Merubah dunia ni maksudnya kita boleh membantu mana-mana individu, mana-mana golongan, mungkin daripada apps ni dapat menghasilkan sesuatu yang boleh sekurang-kurangnya memudahkan kerja harian, memudahkan proses-proses dan sebagainya. So tidak mustahil. Sebab ini mungkin idea masing-masing. Sebab mungkin ada idea yang kita nampak benda tu simple, tapi dia punya efek tu, dia punya kesan tu boleh memberi kesan yang orang kata high impact kepada golongan-golongan tertentu, cara kerja tertentu dan sebagainya. Ini berkaitan dengan bagaimana kita mobile apps, apa yang kita boleh bangunkan. Banyak lagi sebenarnya. Ini antara yang biasa lah, yang biasa orang bangunkan. Yang pertama mungkin biasa yang nak buat games, permainan-permainan yang orang kata sekarang ni yang 3D, AR, yang simple game mungkin, ataupun mungkin yang nak buat quiz. Quiz untuk pelbagai bidang, untuk generasi muda, anak-anak, untuk sekolah dan sebagainya. Dan juga kita boleh idea kita boleh juga buat tracking apps. Maksudnya contoh, saya bagi situasi, kita pergi satu tempat, padang, pasaraya dan sebagainya. Kita tempat yang kita jarang datang, dan kita park kita punya kenderaan di satu lokasi, dan kita akan pergi meninggalkan kenderaan tersebut. Dan apabila kita nak pulang semula kenderaan tu, ada juga masanya yang kita terlupa dekat mana kita letak kenderaan. Ini boleh kita aplikasikan. Ataupun mungkin kita boleh buat satu apps yang kita boleh install pada telefon pintar anak kita, dan kita tahu dia pergi ke mana, apa dia buat dan sebagainya. Itu contoh. Dan kita juga boleh buat text processing apps. Text processing ni lebih kepada macam mungkin kita masukkan satu teks, lepas tu dia boleh pertuturkan ataupun dia boleh bacakan teks tu untuk kita.
Mungkin kita rasa simple je ni nak buat benda ni kan, tapi impactnya mungkin kita tak nampak. Contoh kita kata dekat yang ada masalah penglihatan, mungkin dengan kita punya apps ni, dia point satu tempat, dia scan, dan apps kita tu boleh baca apa yang dia scan tadi. Itu mungkin memberi manfaat lah. Itu contoh text processing apps. Okay. Dan banyak lagi lah sebenarnya contoh-contoh yang ada di orang kata di internet sekarang ni, yang kita biasa pakai dan sebagainya. Calculator, mungkin kita biasa pakai tools-tools yang lain, kompas dan sebagainya. Okey. Mungkin ada yang tertanya-tanya, okey, bila dah buat apps ni, macam mana yang buat apps ni boleh menjadi sumber pendapatan? Okey. Di sini saya listkan, senaraikan beberapa apps yang boleh ataupun beberapa teknik ataupun cara yang boleh menjadikan apps ni ialah satu sumber pendapatan sampingan ataupun pendapatan utama kita. Okey, yang pertama sekali ialah dengan penjualan apps. Okey, kita boleh buat satu apps yang berguna, ramai orang nak, dan kita boleh jual. Itu basic. Kita buat satu produk dan kita jual produk tu. Siapa yang nak pakai, dia kena belilah. Jadi kita boleh upload pada Play Store ataupun Apple Store. Okay? Maksudnya kita buat satu apps yang kita fikirkan ramai orang nak, and then kita upload kepada Google Store contohnya, dan kita tetapkan bila nak download tu dia perlu membuat pembayaran. Okay, itu salah satu untuk mendapatkan pendapatan daripada apps. So yang kedua ialah penjualan dalam apps ataupun dipanggil in-apps purchase. Penjualan dalam apps ni contohnya ialah satu-satu apps yang kita download free, percuma. Tapi bila kita menggunakan apps tersebut, kita perlukan satu mungkin plugin atau mungkin add-on pada apps. Okey, saya bagi contoh Contoh kita download satu apps kamera. Okey. Apps kamera ni dia mungkin kita buat satu apps yang khas untuk selfie. Okey, selfie ambil gambar sendiri macam tu kan. Jadi bila ambil gambar sendiri tu kita boleh ubah muka kita. Jadi gelap ke terang, mungkin hidung besar kecil, telinga, rambut dan sebagainya. Jadi mungkin kalau kita boleh buat satu app yang setakat basic modification yang ada, benda tu percuma. Tapi contohlah kita kata kalau ambil, dia boleh automatic hilangkan jerawat, yang itu kena beli. Jadi pembelian tu di dalam apps. So apps tu percuma. Cuma bila orang dah pakai, bila dia dah pakai dan dia nak satu-satu function dalam apps tu, dia kena beli. Okay? Itu pun salah satu macam mana kita nak generate ataupun kita nak menjana pendapatan daripada apps yang kita buat. Okey, yang ketiga ialah pengiklanan. Pengiklanan ni amat mudah lah. Biasa kalau kita pernah guna apps yang percuma, bila kita guna apps yang percuma tu, dia kalau kita perasan, bila kita pakai, dia akan ada, kadang-kadang ada iklan dekat sebelah bawah, ataupun kita dah pakai sampai satu masa dia akan pop upkan iklan. Itu jenis pengiklanan. Jadi lagi ramai orang akan pakai kita punya apps, iklan akan keluar. So pendapatan kita tu base berasaskan pada berapa ramai yang view. Jadi pengiklan ni akan bayar pada kita lah. Mungkin kalau kita kata sekali view, seorang tengok 1 sen katakan. So kalau 100 orang tengok, kita dapat RM1. 1000 orang tengok, RM10. So macam tu lah, itu konsep pengiklanan. So yang keempat ialah penajaan. Okay, penajaan ni kadang-kadang ada orang yang dia suka cari-cari penajaan. Okay, contoh kita kata
Okey, ada satu pihak dia nak buat satu apps. Dia kata okey, apps ni khas untuk golongan A. Jadi dia ada satu amount ataupun satu berjumlah duit yang dia kata dia kalau di institusi penyelidikan dipanggil grant. Okey, jadi dia sediakan satu jumlah duit. Dia kata okey, kita ada jumlah duit sekian. Contohlah kita kata kita ada 10,000. Jadi kita bercadang nak buat apps yang macam ni kepada golongan demikian. Jadi kalau kita berminat, kita boleh menghantar kita punya kertas kerja untuk mohon orang kata penajaan tersebut, dengan syarat kita mesti memenuhilah spesifikasi apps yang diperlukan. Okey, itu konsep penajaan. Jadi banyak sebenarnya penajaan, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak swasta. Okey, yang ke berapa tadi? Yang kelima. Okey, yang kelima ialah penyeibaran maklumat. Okey, yang ni contoh apps yang kita paling mudah lah. Kita ambil contoh ialah apps cuaca katakan. Okey, apps cuaca. Kita ada satu sumber, di mana sumber untuk kita nak tahu hujan, nak tahu mendung tak, okey, esok hujan tak, boleh keluar ke tak rumah kan. Jadi kita ada maklumat tu, dan siapa-siapa yang pakai kita punya apps tu akan mendapat alert ataupun mendapat amaran, mendapat cadangan. Jadi ini salah satu aplikasi contoh penyebaran maklumat. Okey, ataupun mungkin aplikasi apps yang berjenis kesesakan lalu lintas. Itu pun berjenis penyebaran maklumat. Okey, yang ke maksudnya penyebaran maklumat, macam mana dia boleh dapat duit tu ialah pendapatan tu. Katakan okey, kalau nak dapatkan kita ambil cuaca ni, kita nak dapatkan cuaca untuk esok free. Untuk esok free macam tu. Tapi kalau kita nak dapat seminggu penuh, itu kena bayar. Sebulan penuh, kena bayar. So itu salah satu cara lah untuk dengan konsep penyebaran maklumat. Dan yang terakhir ialah kita menggunakan konsep langganan. Okey, langganan ni mudah. Dia macam penyebaran maklumat, tapi dia secara langganan. Langganan ni dia bukan berasaskan maklumat yang disampaikan, tapi berasaskan kepada berapa lama. Contoh, kalau pakai apps ni, okey, setahun berapa ringgit, 2 tahun berapa ringgit. Maksudnya setiap tahun kena membuat pembaharuan ataupun setiap bulan. Okey, itu contoh menggunakan konsep langganan. Okey, so seterusnya kita tengok macam mana statistik kita nak buat apps ni berbayar ataupun free kan. So kita tengok konsepnya ialah kalau tengok yang percuma ni lebih ramai muat turunnya. Maksudnya macam kita lah, kita kalau nak cari mesti yang free lah, yang percuma. Jadi yang berbayar ni muat turunnya tak ramai. So graf ni ialah graf muat turun aplikasi. Okay, so kalau kita tengok, jadi kalau yang muat turun aplikasi berbayar tak banyak, aplikasi yang percuma banyak. Jadi so kita boleh fikir-fikirkan lah untuk membuat aplikasi sama ada berbayar ataupun percuma. Okey, kita tengok kalau daripada kategori top download. So saya remove saya punya ni. Okey, untuk top download ni, kalau kita tengok yang ramai orang download kategori ialah kategori games. Jadi kalau kita nak buat apps tu, kita kena tengoklah nak buat yang games. Yang kedua ialah tool. Yang ketiga entertainment. Tak tahu lah, streaming, mungkin streaming, radio, TV dan sebagainya. Communication, macam kita punya media sosial, kita punya apa dipanggil tu, mungkin teks, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan yang kategori yang lain ialah fotografi.
Ada banyak kategori sebenarnya. Inilah yang orang kata yang top ataupun yang ramai orang download. So fikir-fikirkanlah nak buat apps yang jenis macam mana. Okay. Bila nak buat apps ni, kita pun terfikir macam mana kita nak buat apps ni, susah ke senang. Okay. Jadi kita pun rasa-rasanya susah ke senang? Agak-agaknya. Mungkin ada yang kata oh, susah lah nak buat, ataupun senang je. So kita tengok nanti susah ke senang. Okay. Jadi kalau kita tengok lagi satu persoalannya, kalau kita buat apps ni, berapa lama apps tu boleh siap? Sehari ke dapat satu apps? Seminggu ke? 1 bulan ke? 1 tahun ke? Jadi itu bergantung macam mana cara kita buat, teknik kita buat, dan juga tool yang kita akan gunakan. Okey. Agak-agak tengok pening tak? Macam pening kan? Okey, ini sebenarnya inilah source code ataupun coding ataupun atur cara nak buat mobile apps. So kalau yang betul-betul nak belajar pengaturcaraan mobile apps tu, macam ni lah rupanya. Pening ke tak pening ke, susah ke senang, inilah caranya. Ini kita menggunakan method yang biasa. Okay. So apa yang kita nak buat, kita akan menggunakan method menggunakan app eventer. Okay. Ini ialah kita menggunakan app eventer. So kita punya coding ataupun pengaturcaraan kita lebih kepada macam puzzle. Kita akan plug in, kita akan sambung dan menjadi satu apps. Maksudnya kita punya logic apps kita tu, kita akan menggunakan ala-ala macam puzzle. Okay, so next, sebentar. Okay, ini ialah alamat kita. Nanti kita akan menggunakan alamat http appeventer.mit.edu. So sejarahnya ialah Google dan MIT, salah satu institusi teknologi atau universiti lah senang cerita, dia bekerjasama dengan Google. Jadi untuk terhasillah dipanggil Visual Programming Environment, iaitu kalau kita nak buat programming tu menggunakan visual saja tanpa atur cara. Ni macam best kan dengarnya. Okey, sebentar. Okey, ini ialah architecture ataupun kita panggil dia ialah infrastruktur dia. Macam mana infrastruktur architecture untuk web tu? Untuk mobile apps. Okey, yang pertama kalau kita tengok, dia sebenarnya dia ada satu server. Server ni di MIT lah. Maksudnya Google MIT collaboration, dia meletakkan server tu di MIT. Jadi kita akan menggunakan URL tadi ataupun alamat internet tadi, appeventer.mit.edu. So kita akan buka dan akan nampak satu dalam browser tu akan nampak macam ni lah. Okay, ini kita punya paparan browser. Dan untuk testing kita boleh membuat ujian menggunakan telefon Android kita. Okay. Cuma apa kebaikannya ialah kita tak perlu setting apa-apa di komputer kita ataupun di laptop kita dan sebagainya. Sebab
semuanya dilakukan di cloud. Maksudnya di server. Jadi lepas kita buka browser, and then kita buatlah kita punya mobile apps dalam browser, and then bila kita compile ataupun kita nak jadikan dia file untuk smartphone kita, semuanya akan dibuat di server dan dia akan bagi balik semula file tersebut untuk kita muat turun. Okey, itu konsep dia. Okey, so kalau kita tengok di sini, ini ialah kita punya orang kata interface untuk kita design untuk kita reka bentuk kita punya antara muka apps kita. So di sebelah ni dipanggil palette. Semua komponen dalam ni ada button, text box, text, label, maps dan sebagainya berada di palette. Okey. Dan kita juga ada view. View ni ialah apa yang kita nampak sebenarnya dalam phone. Jadi dalam phone tu macam mana rupa phone tu. Okey, macam mana rupa phone tu, inilah design kita punya reka bentuk di sini. Okey. So di sini ialah designer button. So kita dalam environment designer. Kalau kita nak bertukar kepada block view, kita akan klik pada block di sini. So sekarang kita dalam designer view. Kita boleh pindah kepada block view. Okey. Di sebelah kanan sekali, okey, sebelum tu dekat di tengah-tengah ni, ni ialah komponen, senarai komponen yang kita dapatkan daripada palette tadi. Contoh dekat sini kita ada text, ada kita ruangan text field, kita ada button. Jadi kita ambil button ni, kita drag masukkan. Kita ambil text box ni, kita drag masukkan. Jadi kita dah ada dua komponen dalam ni. Jadi di ruangan komponen ni dia akan memaparkan dua komponen yang kita dah masukkan di dalam viewer. Okey, so sekarang ni kita tengok di hujung sekali dipanggil properties. Properties ni ialah contoh bila kita klik pada text box, dia akan memaparkan properties ataupun sifat-sifat text box. Kita nak background color apa, enable, disable, nak tukar font dia, size berapa, apa yang dipaparkan di text box. Begitu juga dengan button. Okey. So kita berpindah kepada block view. So kita klik block di sini, button block, dan dia akan pergi kepada block view. So di sini kita ada drawer dipanggil. Okey. Yang pertama kita ada built-in drawer. Yang ni memang ada di sini. Iaitu control, logic, math, nak buat formula, nak buat if else dan sebagainya, semua dekat dalam ni. Dan di bawah ni kita ada component specific drawer. Ini kalau perasan kita punya komponen kita masukkan tadi, semua akan disenaraikan dekat sini. Okay. So ruangan yang besar ni ialah viewer, di mana kita akan drag kita punya komponen ni ke dalam ni untuk kita sambung-sambung dan kita jadikan dia punya kita jadikan blok macam ni lah. So kalau tengok dalam ni, bila klik button, dia akan, apa yang dia akan buat. So action ataupun orang kata fungsi, business logic, semua dia dekat dalam ni. Okay. So kalau kita tak nak ni, kita boleh klik and drag dalam dustbin ataupun tong sampah ni. Okay. So nak pergi balik designer, kita akan klik pada designer view. Okay. So rasa-rasanya lah agak-agak susah lagi ke senang? Rasa macam dah senang lah kot. Kalau nak buat apps senang kan. So rasa susah lagi rasa susah, cuba kita tengok. Okay, ini contoh testimonial. Testimonial macam mana yang siapa yang dah buat. Okay, contoh ni dia buat games ni.
Jetmania, dia buat slider games. So siapa yang buat? Mungkin orang kata bayi-bayi anak ataupun bayi-bayi adik-adik kita 13 tahun. Yang ni yang buat game ni 11 tahun. Yang ni kita dapat daripada website App Inventor tadi. Dia ada blog kat situ dan kita boleh submit kita punya apps. Ni contoh anak-anak yang buat ataupun yang umur remaja lah. Dia ada juga kategori dewasa. Okay. So kalau tengok kat sini 12 tahun, 11 tahun. Jadi senang cerita, App Inventor ni bukan setakat macam kita yang boleh ni, dan kita boleh bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita untuk test, untuk cuba, untuk buat, untuk upgrade dia orang punya creativity, untuk upgrade dia orang punya knowledge, supaya nanti sekurang-kurangnya kalau kita fikir jangka panjang, mungkin dia boleh survive ataupun dia boleh buat sesuatu untuk masa depan dengan pelbagai sistem diperlukan, pelbagai apps diperlukan. So pendedahan awal dalam pengaturcaran ataupun dalam pembuatan apps. Okay, sedikit berkaitan dengan Android dan juga iOS. Okay, bila kita dah siap apps, kita untuk sharing pada orang lain, kita kena upload kita punya apps tersebut di Play Store ataupun Apple Store. Okay. So sedikit info dekat sini, kalau Google Store ataupun Play Store, untuk mendapatkan satu store, kita cuma bayar USD $25, dan benda ni ialah seumur hidup. Tiada renewal ataupun pembaruan diperlukan. Okay. Tapi kalau kita dah buat iOS, kita perlu upload di Apple Store. Cuma Apple Store ni dia charge dia ialah tahunan, iaitu $99 setahun. Ini untuk apps biasalah. Kalau apps berjenis korporat, dia akan charge kita USD $299 setahun. Okay. Itu kalau kita yang berminat lah, dah siap app semua, kita nak sharing pada orang lain, nak jual, kita boleh langgan lah Android Play Store ataupun Apple Store. Ok, yang ni saya punya URL. Kalau nak tengok antara apps yang saya dah pernah buat lah. Ok, so kalau siapa yang nak cuba tengok, bolehlah tengok. Mungkin nak pakai idea dan sebagainya. Ok, so, ok, itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada persoalan, bolehlah email pada saya pun boleh, ataupun tinggalkan komen kat bawah. Ok, dan lagi satu, kita akan teruskan dengan nanti siri akan datang dengan macam mana nak buat apps dan sebagainya. Cuma saya akan bagi tahu, saya akan merujuk buku ni lah. Ok, terbitan UTHM. Okay, terbitan UTHM, iaitu tajuknya Jom Bina Aplikasi Android Menggunakan App Inventor. So yang ni saya yang tulis sendiri. Okay, kalau berminat bolehlah dapatkan. Okay, jadi latihan akan datang kita akan guna buku ni sebagai kita punya nota. Okay, so itu saja. Semoga perkongsian ni menjadi satu jump start untuk kita berminat, untuk kita menjebakkan diri kita dalam pembangunan apps, dan semoga memberi manfaat lah kepada semua. So sekian untuk video kali ini, dan kita akan bertemu di video akan datang. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.